Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membantahkan tentang beriman kepada qada dan qadar. Sebelum itu, nama saya Nur Insyirah Balkis binti Muhammad Rizwan, 23 BB030001. Maksud qada dan qadar. Qada bermaksud sesuatu yang terjadi kepada makhluk semasa hidupnya, atau pelaksanaan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qada terbagi kepada dua, iaitu qada mubram dan qada muallaq. Qada mubram adalah qada yang tak boleh diubah, takdir Allah yang tak boleh diubah. Contohnya macam mati. Kalau qada muallaq, takdir Allah yang boleh diubah. Contohnya macam panjang umur dengan mengeratkan silaturahim. Qadar adalah sesuatu yang telah ditentukan sejak azali oleh Allah kepada makhluknya, sama ada baik atau buruk. Ia juga dinamakan sebagai takdir. Seperti yang kita tahu, qada dan qadar ni adalah rukun iman yang keenam yang wajib kita beriman kepadanya. Maksud beriman kepada qada dan qadar ni adalah dengan kita meyakini bahawa semua yang kita buat ni semua dah ditakdirkan. Tapi kita juga tak seharusnya kena macam ikut bulat-bulat apa yang telah ditakdirkan. Macam tadi kan ada cakap qada ni kan ada dua, yang boleh kita ubah dengan tak boleh kita ubah kan. Yang tak boleh tu, yang muallaq tu, yang tu kita boleh ubah. Maksudnya macam kalau kita demam, kita boleh ubah takdir kita ni dengan makan ubat. Kita ikhtiar untuk makan ubat. Lepas tu kalau kita lapar ke apa, kita boleh ikhtiar dengan cara makan. Maksudnya kita ubah takdir kita. Dengan yakin kepada qada dan qadar dapat melindungi kita daripada tersesat. Contohnya macam melindungi diri kita daripada sombong, bersikap sombong. Contoh macam kalau kita dah berjaya, kita akan bersyukur. Maksudnya kita bukan macam saya berjaya sebab ini atas usaha sendiri, bukan sebab Allah dah takdirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Islam binti Roslan, nombor matrik 23 BB0201 akan membahaskan tentang dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Sebuah dalil nakli berkaitan ini dapat dilihat dalam Al-Quran dari surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, yang bermaksud bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka berubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila mengkehendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Selain melalui surah Ar-Ra'd ayat ke-11, dalil nakli yang berkaitan dengan qada dan qadar masih banyak lagi, yang baik sumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara dalil tersebut sebagai berikutnya, dari surah Al-Qamar ayat ke-49, yang bermaksud sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusratul Islam binti Muhammad Hanif, nombor matrik 23 BB030006. Hari ini saya ingin membentangkan serba sedikit tentang kenapa kita kena beriman terhadap qada dan qadar. Dia ada 5. Yang pertama, dia akan melatih kita terhindar dari sifat sombong. Hal ini kerana orang yang selalu beriman dengan qada dan qadar ni, diorang akan cenderung ada rasa sifat rendah diri. Hal ini kerana dia percaya bahawa sesuatu yang diperoleh dalam diri dia tu bukan semata-mata hasil daripada usaha dia, tapi Allah. Macam Allah tu yang tolong dia untuk dapatkan usaha tersebut. Seterusnya,
Yang kedua, seterusnya yang kedua, dia akan melatih kita untuk bersifat berbaik sangka. Hal ini kerana orang yang selalu ada keyakinan terhadap qada dan qadar ni, apa-apa yang berlaku dekat diri dia tu, dia akan sentiasa think positif. Sebab dia yakin bahawa setiap apa yang berlaku tu mesti ada sebab, mesti ada reason kenapa Allah jadikan benda tu dekat dia. Yang ketiga, dia akan melatihkan kita untuk ada sabar. Sebab orang yang selalu beriman dengan qada dan qadar ni, dia orang akan sentiasa tabah dengan diri dia. Like macam dia takkan putus asa. Apa-apa yang berlaku dekat diri dia tu, dia yakin bahawa ada hikmah di sebalik benda yang terjadi dekat dalam situasi yang dia kena tu. Yang seterusnya, dia akan melatih kita untuk terhindar daripada rasa takut. Hal ini kerana beriman dengan qada dan qadar ni, dia akan jadikan kita lagi yakin dengan Allah lah. Sebab kita, apa-apa pun yang terjadi kat kita, kita akan takut. Like macam contohlah, kita kena marah, like kena berhenti kerja daripada syarikat apa-apa lah kan. So dia macam dia tak takut dah. Dia yakin dengan Allah, yang dia percaya ada kerja lain yang boleh hire dia. So sebab tu lah kita kena beriman dengan qada dan qadar, supaya apa-apa pun yang berlaku dekat diri kita tu, kita boleh face lah, kita boleh adopt benda tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariza Fazan nombor mencik 23BB03-008 akan membentang kesan tidak beriman kepada qada dan qadar. Macam kita semua tahu, kesan tidak beriman kepada qada dan qadar adalah sangat buruk dan merugikan. Antara kesannya ialah yang pertama, terpesong dari ajaran Islam dan mengingkari salah satu rukun iman. Ini boleh membawa kepada kekufuran dan kecelakaan di dunia dan akhirat. Contohnya, orang tidak beriman kepada qada dan qadar sebenarnya menafikan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta dan pengatur segala sesuatu. Dia juga tidak menghormati dan mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah perbuatan syirik yang merupakan dosa besar dalam Islam. Orang yang syirik tidak akan diterima amalannya dan tidak akan dimasukkan ke syurga melainkan jika dia bertaubat sebelum mati. Kesan tidak beriman kepada qada dan qadar yang kedua ialah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan ujian yang diberikannya. Ini boleh menyebabkan kurangnya kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Contohnya, orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar sebenarnya tidak menghargai nikmat dan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Dia tidak menyadari bahawa semua yang ada padanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus disyukuri. Dia juga tidak memahami bahawa ujian yang datang kepadanya adalah untuk menguji kesabarannya dan menghapuskan dosanya. Dia akan mudah merasa tidak puas, tidak sabar dan tidak redha dengan apa yang terjadi. Ini akan menjadikan hidupnya penuh dengan kegelisahan dan kesedihan. Kesan tidak beriman kepada qada dan qadar yang terakhir ialah tidak sabar dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini boleh menyebabkan stres, kegelisahan dan ketidakpuasan hati. Contohnya, orang tidak beriman kepada qada dan qadar sebenarnya dia tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang ikhlas. Dia tidak yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang terbaik untuknya. Dia akan mudah mengeluh, menyalahkan dan menyesali apa yang terjadi. Dia juga akan mudah marah, benci dan dendam kepada orang lain yang dianggap sebagai penyebab masalahnya. Ini akan menjadikan hidupnya penuh dengan stres, kegelisahan dan ketidakpuasan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmi Yasmin binti Muhammad Naim, nombor matriks 23BB040007. Saya akan meneruskan perbincangan dengan slide seterusnya, iaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmah beriman kepada qada dan qadar yang pertama ialah meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi, Allah SWT telah menetapkan ukuran bagi setiap umatnya, dan dia juga telah menunjukkan kebesarannya dengan mencipta alam semesta yang berlaku atas qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah yang kedua ialah melatih diri untuk bersyukur. Apabila kita beriman kepada qada dan qadar Allah, kita akan menjadi bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sebaliknya, apabila Allah menimpakan musibah kepada kita, kita akan belajar untuk bersabar, untuk menempuhi segala musibah yang diberikan atas tanda kasih sayangnya kepada kita. Kemudian yang ketiga, menjauhkan daripada sifat sombong dan putus asa.
Jadi orang yang mempercayai takdir Allah Subhanahu Wa Taala ini lebih cenderung untuk merendah hati. Ini kerana mereka mempercayai semua nikmat yang mereka dapat di dunia ini bukanlah hasil usaha mereka semata-mata, tetapi dengan ketetapan dan keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah yang keempat ialah menumbuhkan sifat optimis dan kerja keras. Maksud sifat optimis ini ialah seseorang yang memandang segala hal di dunia ini ke arah yang positif dan mereka percaya segala kesulitan yang mereka hadapi itu dapat diselesaikan. Jadi takdir Allah untuk manusia ada banyak dan manusia juga berhak untuk memilih dari banyak takdir yang telah Allah tetapkan itu. Jadi seorang yang beriman pada qada dan qadar Allah ini akan percaya dan mereka juga akan bersungguh-sungguh untuk merealisasikan apa yang mereka impikan itu. Yang kelima, melindungi diri daripada kesesatan dan su'ul khatimah, iaitu akhir hayat yang buruk. Jadi apabila kita percaya akan takdir Allah Subhanahu Wa Taala ini, bermakna kita juga tahu yang alam yang kita hidup sekarang ini penuh dengan rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak tahu pun apa yang boleh berlaku kepada kita dalam masa beberapa minit ataupun beberapa saat sahaja. Jadi iman kepada qada dan qadar ini akan membuatkan kita lebih istiqamah untuk mengejar kebaikan dan menjauhkan segala punca kepada kesesatan dan su'ul khatimah. Yang terakhir, hikmah beriman kepada qada dan qadar ialah ia dapat menenangkan jiwa. Apabila kita beriman kepada qada dan qadar Allah, maka ia dapat memberikan ketenangan jiwa kepada kita kerana kita percaya dan kita sentiasa redha dengan ketetapan yang Allah telah tunjukkan kepada kita. Kerana kita percaya yang itu adalah yang terbaik buat kita. Jadi janganlah sesekali pun kita bersikap takabur. Apabila Allah turunkan keuntungan dan kejayaan kepada kita, maka bersyukurlah. Tetapi sebaliknya, jika Allah turunkan musibah kepada kita, maka kita harus bersabar dan berusaha dengan lebih sungguh-sungguh. Sekian, terima kasih.